Untungnya aku ditunangkan dengan begat panji alam. Sudahlah kaca, tampan, dan berbadan sastra. Untungnya aku lahir ke dunia mempunyai rupa paras jelita. Ditunangkan pula dengan dijaka, kaca, tampan, sega orangnya. Aku yakin di luar sana ramai jejaka inginkan aku jadi pendamping mereka. Tetapi aku sudah berpunya. Aku harus menjaga satu hati untuk tunangku begat panji alam. Aku yakin jodoh aku dengan tunanganku begat panji alam. Apabila angin berlalu, akan kubisikkan kaca rindu buatmu, wahai begat panji alam. Hendak digapai, tapi tak mampu. Hati ini terlalu rindu, merindukan dirimu selalu. Apapun yang terjadi, aku mesti setia dengan begat panji alam. Mimpi itu hanyalah yang tidur, tidak ada yang perlu aku risaukan. Lebih baik aku menyerahkan dan berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Kau lindungilah tunanganku dengan juga dia berada. Kau panjangkanlah jodoh kami agar kami dapat bersatu dengan keizinan Engkau. Teja! Ya Allah. Aku bermimpi lagi. Bayangan tunanganku sering bermain dalam mimpiku.
Tapi bak kata orang, jikalau munculnya seorang dalam mimpi, dirinya sedang dirindui. Teja merinduiku. Senang hati ni. Akan tetapi sang rembulan di ufuk langit, datangnya Bayu merisik kabar, membuat hati hamba semakin dipalu rasa rindu. Hendak hamba melakar rindu ketika rembulan menyahut sapa. Bayu mengusik hati tersipu. Di manakah kasih yang ku tunggu-tunggu? Harap jangan dilupakan akan hamba. Ini pengkhabaran yang paling menggembirakan hati hamba sepanjang 7 malam berlalu. Sultan Pahang akan mengadakan majlis. Lantas hamba dititah untuk hadir. Ini peluang hamba untuk bersua muka dengan Tun Teja setelah sekian lama rasanya. Tun Teja, dengarkan hati hamba berkata. Hanya sebentar hamba melihat rupa parasmu. Hati ini terus sedia berkhidmat, ingin melakar kebahagiaan pada dirimu. Keraguan pada bintang-bintang adalah api. Keraguan juga matahari bergerak, terbit dan terbenam. Pada kebenaran juga boleh menjadi pembohongan. Tetapi jangan pernah sekali-kali ragui perasaan cinta ini. Kasih hamba tidak terbatas, sedalam laut. Dan cinta hamba sedalam. Semakin banyak yang hamba memberi, semakin banyak yang hamba peroleh. Kerana kedua-duanya tidak terhingga, tiada terbatas. Sesungguhnya hamba berhajat sungguh untuk hidup berdua. Tidak sabar rasa diri ni. Orang Aceh balik ke Aceh. Orang Pahang tinggal di Pahang. Rindulah dendam menahan kasih. Hamba yang malang terkenang-kenang. Ke Tanjung Batu pergi menjaja, membawa lukah berisi ikan. Kasih nan satu pada Tun Teja. Biar terpisah nyawa dan badan. Senangnya dalam hati kalau beristri ramai, seperti dunia ana yang empunya. Tun Teja, Tun Teja, Tun Teja. Beta perlu mendapatkan Tun Teja kepada beta.
Dengar sekalian rakyat Beta. Beta lah Sultan Mansur Shah, pemerintah tahta Kesultanan Melayu Melaka sekarang. Di mana Laksmana Hantuah? Beta tidak lagi nampak kelibat Laksmana Hantuah pada hari ini. Kemana pula anak buah kepercayaan Beta hari ini? Beta ada hajat besar untuk diamanahkan kepadanya. Sementara menunggu Hantuah tiba, hamba ada berita gembira untuk disampaikan kepada kamu semua rakyat jelata. Dengar baik-baik. Adakah kamu semua kenal akan Tun Teja? Kenapa kamu semua terkejut dengar nama Tun Teja? Ya, walaupun Beta sudah banyak menawan kerajaan-kerajaan, tapi semua itu tidak cukup. Beta tidak lagi mampu menawan hati seorang gadis yang bernama Tun Teja. Ya benar, Pembesar. Memang Beta sudah memiliki ramai isteri. Tetapi Beta tetap mahukan Tun Teja. Orang kaya Tun Ali. Beta rasa teruja dan terharu apabila orang kaya menawarkan diri dan sanggup untuk mendapatkan Tun Teja kepada Beta. Tapi tidak semudah itu orang kaya. Tidak semudah itu. Tidakkah orang kaya tahu bahawa untuk mendapatkan Tun Teja itu adalah tugas yang sulit dan susah untuk mendapatkannya? Disebabkan itulah hamba berani mempertaruhkan Laksmana Hantuah untuk mendapatkannya. Tidak mengapalah Tuan Ali. Beta lebih percayakan Laksmana Hantuah untuk mendapatkan Tun Teja kepada Beta. Oh, sampai juga kamu Laksmana Hantuah. Kemana saja kamu menghilang Laksmana Hantuah? Baiklah, memandangkan Laksmana sudah sampai, Beta arahkan kamu untuk mendapatkan Tun Teja kepada Beta dengan segera. Beta mahu jadikan Tun Teja permaisuri baharu kerajaan Melaka ini. Kamu harus mendapatkannya. Beta tidak mahu lagi kecewa. Baiklah Hantuah. Beta mahu kamu mendapatkan Tun Teja kepada Beta dengan segera. Tidak kiralah dengan apa jua cara sekalipun. Kamu kan Laksmana di Negeri Melaka ini. Jadi, Beta harap kamu tidak akan kecewakan Beta. Gunakanlah kebijaksanaanmu, wahai Laksmana Hantuah. Baiklah. Pagi besok kamu boleh berangkat pergi untuk mendapatkan Tun Teja kepada Beta. Tun Teja, Tun Teja, Tun Teja. Kamu bakal menjadi isteri Beta, Tun Teja. Kamu harus menjadi permaisuri baharu kerajaan Melaka ini, Tun Teja. Tun Teja, Tun Teja, Tun Teja. Hebat sangat ke Hantuah? Sana sini orang memuji Hantuah. Sudah lupakah jasa-jasa aku dan yang lain yang juga setia kepada perintah baginda? Begitu tinggi pengiktirafan yang diberikan oleh Sultan sehingga dijulang sebegitu rupa. Sekarang Sultan mahu berkahwin dengan Tun Teja pula. Baginda tertarik dengan kecantikan Tun Teja yang sudah bertebaran di serata negeri.
Sungguh hebat penangan Tun Teja sehingga Sultan benar-benar mahu memperisterikannya. Nampaknya Sultan benar-benar mengharapkan Hang Tuah untuk mendapatkan Tun Teja. Tapi tidak silap aku, Tun Teja sudah menjadi tunangan orang. Anak sultan di sebuah negeri, aku pasti Hang Tuah tidak akan menghampakan permintaan sultan. Hang Tuah kan sanggup berbuat apa-apa sahaja untuk memenuhi perintah dan permintaan baginda. Jika benar dan jika berjaya Hang Tuah membawa Tun Teja datang ke istana, pasti baginda lebih menyayanginya. Sungguh hebat kau, Tuah. Tidak sabar aku ingin melihatnya. Tidak sabar aku ingin mendengar kabarnya. Dapatkah Tuah membawa Tun Teja ke istana? Tuah juga akan tertarik dengan Tun Teja. Agaknya apabila mereka bertemu nanti, pasti akan menimbulkan atau menerbitkan rasa kasih di antara Tuah dengan Teja. Agak menarik kisah ini. Bukankah Tuah sedang berkasih dengan Melo? Aku ingin lihat kebijaksanaan dan kehebatan Hang Tuah membawa pulang Tun Teja ke istana dan dipersembahkan kepada Sultan Melaka. Teja, Tuah sedang merancang mendapatkan kau, Teja. Tuah pasti tergugat dengan kecantikan kau. Aku ingin lihat Tuah memilih kau, Melo atau Sultan. Teja, aku ingin lihat sejauh mana taat setia Tuah kepada perintah Sultan. Aku ingin lihat engkau memilih Tuah atau Sultan apabila Maafkan saya Pendahara Seri Ahmadiraja. Apakah hajat kalian bertandang ke sini? Peminangan daripada Sultan Malaysia. Maafkan Patih, tetapi anak dia puteriku telah pun bertunang dengan anak Sultan Terengganu. Aku tidak akan menerima pinangan ini. Kalian ini kelihatan seperti orang marah-marah. Saya berikan pantun untuk kalian. Andai ada sumber di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jikalau kalian mau datang ke sini, silakan. Tetapi jangan bangkitkan lagi isu ini. Benar ke apa yang Patih lakukan? Menolak pinangan Sultan? Tapi kalau disebut pasal harta, anak dia putriku pun bertunang dengan anak Sultan Terengganu. Walaupun bukan Sultan, tetapi bakal naik juga menjadi Sultan. Teja, cepat benar ya berita tentang kecantikan Mutasifah. Kenapalah tiada yang mahu masuk meminang bapa? Apa salahnya pergi mencari timba? Aku ni pun ada rupa. Badan pun sasa. Kalau bucin, boleh dikuruskan. Tapi kan air diminum terasa duri, air dimakan terasa sekam.
Kenapa aku rasa seperti ada yang tidak kena? Aku kena beritahu Teja tentang ini. Teja, oh Teja. Cuba kau teka apa jadi hari ini. Teja, buah keraji dalam perahu dah tahu buat tak tahu. Teja, cuba kau teka apa jadi hari ini. Dah tahu mana ditanya lagi. Ya Allah, pening kepala aku. Teja. Bapa, peninglah Teja. Hari-hari orang masuk meminang kau. Bapa tahu kau sayangkan megat panci alam. Sebab tu bapa menolak pilihan Sultan Mahmud Shah. Bagaimana aku hendak mendapatkan Tun Teja? Pasti Sultan menaruh harapan yang tinggi pada aku. Aku mesti memikirkan cara yang sesuai untuk aku buktikan kesetiaan aku kepada Sultan. Tambahan pula, orang kaya Tun Ali semestinya mahu melihat aku gagal. Kerana apa? Kerana Sultan sentiasa mendahulukan aku dalam apa jua urusan. Ya. Setelah aku merisik Tun Teja, ada seorang pengasuh. Ya, aku ada buah fikiran. Apa kata aku berjumpa dengan inang tersebut? Manalah tahu boleh jadikan anak angkat. Ataupun boleh meminta bantuan kepada inang tersebut. Alangkah indahnya pada malam itu. Keindahan wajah Tun Teja yang mengalahkan keindahan bintang-bintang di langit masih segar dalam ingatanku. Masih segar di ingatanku tentang baik-baik pantun yang telah aku ungkapkan pada malam itu. Bagaimana seorang pendekar seperti aku mampu mengungkapkan baik-baik yang begitu manis pada malam itu? Tua. Naik kolek jangan tersengit. Isi barang beralas papan. Cantik sungguh bintang di langit. Muram oleh wajah Cik Puan. Tidak kusangka pendekar yang handal bermain senjata, handal juga bermain kata-kata. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Bolehkah aku berbuat sedemikian? Barangkali aku tidak boleh bercinta. Cintaku hanya pada raja dan tanah airku saja. Apa yang sedang aku fikirkan? Tidak berhakkah aku sebagai seorang manusia untuk mencintai insan yang lain? Adakah perlu untuk seorang pendekar berfikir seperti ini? Sultan amat sayang akan Tun Teja. Aku tidak akan menjadi orang ketiga dalam percintaan mereka. Aku baru saja mempunyai seorang anak angkat laki-laki. Dia datang menghampiri aku, lalu menegur aku dengan panggilan emak. Pada mulanya aku terkejut. Lalu dia mengatakan bahawa rupaku persis seperti ibunya. Oleh sebab itu dia memanggil aku dengan panggilan emak.
Orangnya mempunyai rupa yang tampan, bertubuh tinggi, dan badan tegap. Katanya dia datang daripada Melaka. Oleh sebab itu aku menjemput dia singgah ke pondok burukku ini. Kemudian aku jamu dia makan. Setelah itu banyak yang kami sembangkan. Sehinggalah dia meminta diri untuk pergi ke rumah Tun Jenal bagi memenuhi jemputannya. Disebabkan asyik bersembang dengan dia, aku terlupa untuk bertanya tentang namanya. Aku telah ceritakan perkara ini dengan inang-inang di tempat aku bekerja, sehingga Tun Teja terdengar gelak ketawa kami. Lalu dia bertanya, dan aku ceritakan semua kepada dia. Tun Teja meminta aku untuk menunjukkan rupa anak angkatku kepadanya. Lalu aku tunjukkan sewaktu anak angkatku berada bersama-sama dengan Tun Jenal. Setelah itu, barulah aku tahu anak angkatku itu adalah Hang Tuah, pahlawan Melaka. Tuah menyatakan hasrat hatinya untuk mendapatkan Tun Teja bagi dipersembahkan kepada Sultan Melaka. Dia meminta aku untuk menolongnya. Aku berat hati pada mulanya untuk menolong. Namun, disebabkan aku telah menganggap dia seperti anakku sendiri, kemudian aku telah bersetuju untuk menolongnya. Kebetulan, Tun Teja juga ingin berjumpa dengan Hang Tuah. Tapi, bagaimana caranya untuk aku mempertemukan mereka berdua? Di dalam rumah Bendahara Seri Aman Diraja, Tuah tidak dibenarkan untuk masuk berjumpa dengan Tun Teja. Apa yang harus aku lakukan? Bukankah elok kalau Hang Tuah dan Tun Teja berjumpa di pondok aku sahaja? Aku akan mengaturkan pertemuan mereka pada malam ini untuk mereka berjumpa. Tun Teja, anak bendahara yang tiada cela. Kerana cantik, banyak yang gila. Kabar didengar Sultan Melaka. Bermula itu kau dipuja. Tun Teja. Terlalu elok rupa parasnya. Tuah dititah oleh baginda. Tun Teja disunting untuk si raja. Disuruh pula bawa ke Melaka. Tuah menurut tanpa derhaka. Tun Teja, kasihmu hanya untuk si Tuah. Namun Tuah menggunakan helah. Diguna-guna Teja pun rebah. Kepada Raja Teja dipersembah. Diperistri Raja tidaklah dibantah. Akhirnya, Hang Tuah berjaya melarikan Tun Teja daripada Pahang dengan bantuan aku untuk diperistrikan kepada Sultan Melaka. Kepantasan Tuah dalam bertindak menyebabkan Tun Jenal berputus asa untuk mempertahankan Tun Teja. Inang ada anak angkat. Dengar kata, jejaka itu mempunyai rupa paras yang cantik, badan yang tinggi, tegap, rambut ikan. Terasa jatuh hati pula dekat jejaka itu. Katanya orang itu dari Melaka. Ayahnya juga sering berkata-kata tentang dirinya. Namun, tidak pula aku pernah bertemu dengannya. Aku ingin sekali bertemu. Tapi, bagaimanakah caranya? Mainang! Mainang!
minta tolong dengan Mak Inam kali ini. Mak Inam, bolehkah Mak Inam memenuhi hasrat beta kali ini? Beta ingin sekali bertemu dengan anak angkat Mak Inam itu. Boleh malam ini? Terima kasih Mak Inam. Tak sabarnya. Aku ingin sekali bertemu dengan jaga itu. Akhirnya, hasratku ini tercapai juga. Mak Inam telah sampaikan hasratku malam ini. Aku dapat bertemu dengan Hang Tuah. Hang Tuah mengatakan aku seperti naik kolek jangan tersengit. Isi barang sampai keluar. Sungguh cantik bulan di langit. Disuram oleh wajah Cik Tija. Hantua, bukan saja pandai bermain senjata, tetapi pandai juga berkata-kata. Hantua, pujaan hatiku. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan. Hatiku kau dah tawan, hidupku tak keruai. Hantua juga berjanji akan melakukan apa sahaja demi aku. Aku tidak suka dengan megap panci itu. Aku harus meminta bantuan Hang Tuah untuk melarikan aku. Membawa aku berlayar ke mana sahaja. Asalkan aku dapat bersama dengan Hang Tuah. Tak mahu aku untuk melupakanmu, Tuah. Walaupun terpaksa ku berkorban harta ataupun nyawa. Namun hari ini terkuburnya sayang Teja kepadamu, Tuah. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Sampai hatimu, Tuah, kau mempermainkan cinta suci kita hanyalah kerana Sultan, hanyalah ketaatan yang engkau fikirkan. Sampai hatimu, Tuah. Kepentingan sendiri tidak diingini, bahagia kekasih saja yang diharapi. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. 1000 sisa sanggup kutempuh untuk bersamamu, Tuah. Tiada daya aku menolak untuk terus bersamamu. Kau gadaikan diriku, Tuah, hanyalah untuk memenuhi titah sang raja. Mana janjimu untuk berkorban apa saja demi sayangnya pada aku, Tuah. Walau tak bisa aku bernyanyi merdu,
walau angin kabarku jarang menghampiri. Lihatlah aku tua, pandanglah aku. Kalau raja ingin membunuh engkau, masih juga engkau taat. Jebat, rakanmu, saudaramu sanggup derhaka untuk membela kematianmu. Namun, engkau belot demi taatnya kepada sang raja. Berjanji akan hidup semati bersamaku. Cinta suciku hanyalah kerana taatnya engkau kepada raja. Walaupun tiada sekelumit cinta, apakah yang engkau perjuangkan sebenarnya? Ketaatan maupun kebodohan tua? Hamba harus menjemput Hang Tua masuk ke dalam bilik ini. Dan hamba harus berkatakan seperti ini. Wahai Hang Tua, masuklah engkau ke dalam bilik ini. Dan buatlah seperti bilikmu sendiri. Izinkan hamba memperkenalkan diri hamba. Hamba ini Tun Jenal. Dan hamba abang kepada Tun Teja. Dan aku harus berkatakan ini kepada Hang Tua. Sekiranya dia mengalami apa-apa permasalahan, boleh saja dia bertemu dengan aku. Maklumlah, dia itu kan baru lagi di sini. Hamba harap dia tak ada masalah tinggal di sini. Dan tiada segan dan silunya. Sesungguhnya malam ini akan ada majlis untuk meraihkan kedatangan Hang Tua ke sini. Dan hamba harap Hang Tua dapat berehat di sini. Dan, oh ya, hamba sekarang ada pekerjaan di sini. Baik, hamba pergi dulu. Kasihan sekali melihat Teja menangis. Kanda tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih-lebih lagi tentang hal perkahwinannya dengan Tun Panji Alam. Kerana itulah yang sebaik-baiknya. Mahu tidak mahu, kita perlu taat pada perintah Tuanku. Kita tiada upaya hendak menolaknya. Kita harus berbakti pada kerajaan kita. Kanda harap Adinda Kanda bisa mengerti tentang hadis. Dan sekiranya Adinda mengerti, baguslah. Kerana ini juga adalah untuk kebaikan kamu, Teja. Dan untuk kesejahteraan kerajaan ini. Aku harus meminta pertolongan Teja tentang persiapan untuk malam ini. Aku tidak sabar untuk meraihkan kedatangan Hang Tua yang masyhur itu. Sudahlah, lebih baik aku membiarkan Teja menenangkan dirinya terlebih dahulu. Kerana aku tahu dia pasti akan menerimanya. Dan sekarang pun dia sedang menerimanya. Baiklah, hamba pergi dulu. Hamba ada pekerjaan sekarang ini. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami mengucap selamatlah datang. Apa yang kurang adik caci jangan. Kami mengucap selamatlah datang. Apa yang kurang adik caci jangan. Berani sungguh orang Melaka itu bawa lari Teja dari istana. Dia tidak tahu apa akibatnya. Dan dia tidak tahu siapa hamba Tun Jenal. Dan hamba tidak sekali berdiam diri saja melihat Adinda Kanda dibawa lari orang. Hamba harus mencari jalan. Iya.
hamba harus perintahkan Tun Panji Alam untuk merampas kembali Teja. Hamba harus berbincang dengan Ayanda akan hal ini. Pengawal, panggilkan Tun Panji Alam menghadap tuanku. Sudah percaya dikhianati pula. Sudah disanjung dihambar ke sengsara. Rasa kecewa tidak terkira. Maruah kerajaan harus dibela. Sehingga ke titisan terakhir sanggup ku berjuang. Demi keamanan dan kesejahteraan negara. Siap-siagalah kau, wahai hang tua. Siapakah gerangan pemuda yang berani membawa lari tunanganku? Siapa? Siapa? Tua Cis. Beraninya dia bermain dengan api. Beraninya dia membawa lari tunanganku. Kalau itu permainannya, akan aku amuk seluruh negeri Melaka. Jangan kata ke kandang harimau, ke lubang cacing pun akan aku cari. Alang-alang menyeluk bekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang mengamuk, biar seluruh alam tahu. Megat Panji Alam bukannya pengecut. Apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna berambut panjang kalau tidak berani mati? Keris ini, keris yang aku gunakan ini, akan aku bunuh Sultan Mahmud Shah. Bersiap sedialah kau, wahai Sultan Melaka. Akan aku pastikan darah kau mengalir melalui keris warisan turun-temurun pendekar Trengganu ini. Tunangannya lari, entah kemana. Tiada kabar, tiada berita. Tinggal sendiri dalam derita. Kekasih di bawah Laksmana Melaka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ya, Dang Rani. Tua. Bang Tua. Ku tebang hutan untukmu tua. Ku belah dada, lihatlah merahnya. Tua dan rindu, kasih sayangku untukmu tua hanyalah satu. Kau tak boleh selamatkan aku, Tua. Tapi datuk-datuk itu kata aku akan duduk di sini sementara menunggu kau pulang, Tua. Katakanlah kabar yang dibawa jika
Jika malam hati membujuknya, jika untuk hati nyanyikannya. Aku tak mahu kau mati, Tuan. Aku tak mahu kau mati kerana aku, Tuan. Keadilan apakah ini, Tuan? Aku sayangkan kau. Dan kau sayangkan aku. Selamat jalan, Tuan. Lupakanlah pertemuan kita. Jangan sampai orang tahu pertemuan ini. Lupakanlah aku. Memang sudah nasib kita takkan dapat bersama. Tapi Tuan, aku takkan lupakan kau, Tuan. Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan.